Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin, kitab larangan, bab yang ke-280, Babu tahrimil hujran bainal muslimin fawqa thalathati ayyam illa li bid'atin fil mahjur aw tazahuri bi fisqin wa nahwi zalik. Bab haramnya meninggalkan, tidak bertegur sapa sesama muslim melebihi 3 hari. Ini haram, kita tak bertegur sapa lebih daripada 3 hari. 3 hari maka berdosa. Hari pertama orang panggil panas kuat, hari kedua dia punya temperature turun sikit, yang ketiga habislah panasnya. Jadi kalau tak bertegur lagi, orang tu sudah dikira berdosa. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, illa li bid'atin fil mahjur, melainkan kerana bid'ah yang dilakukan oleh orang yang kita tinggalkan itu. Jadi kalau orang tu ahli bid'ah, dia duk main berzikir, melompat entah ke mana ni, kalau kita pergi larang dia supaya dia berhenti, tak berhenti juga, maka bolehlah kita jauhkan daripada dia. Ataupun orang ni buat maksiat, buat benda-benda yang menyalahi peraturan syariat, seperti orang-orang yang tak mahu solat contohnya, kononnya dia ni ilmu isi, maka itu dia panggil pokok ajaran sesat. Jadi bolehlah kita tinggalkan dia. Itu satu kumpulan yang dibenarkan untuk kita tidak bertegur sapa setelah diberi nasihat. Kita beri nasihat, dia tak irau juga, tinggalkan. Au tazahur bi fisqin, kata Nawawi lagi, ataupun dia melakukan kejahatan secara terang-terangan. Orang ni buat maksiat secara terang-terang, buat benda mungkar secara terang-terangan. Jadi orang ni juga boleh kita tinggalkan, jangan duduk kawan dengan dia, kerana dia tak takut pada Allah Ta'ala, dia tidak menghormati Allah, maka dia juga kita tak payah hormat. Wa nahwi zalika, dan seumpamanya, maknanya orang yang zalim antaunya dan sebagainya, maka ini dibenarkan untuk kita tidak berkawan dengan dia, tidak bertegur dengan dia. Jadi dalam bab ini ada kecuali 3 kumpulan. Yang pertama orang yang melakukan bid'ah, yang kedua orang yang menzahirkan maksiat, yang ketiga seumpamanya orang yang melakukan kezaliman. Jadi bila dinasihat tak dengar, maka tinggalkan. Ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim yang berkaitan dengan bab ini, qala Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Artinya sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara, kerana itu damaikanlah antara kedua saudara kamu. Surah Al-Hujurat ayat 10. Ayat ini telah kita bincang dalam bab-bab yang lepas. Ayat yang kedua, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kita tolong-menolong di atas melakukan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu saling tolong-menolong dalam perkara dosa dan melampaui batas, melampaui hukum Allah. Jadi dalam bab maksiat, jangan kita kompromi dengan dia. Tak kira lah dia tu siapa dia. Dia tu kawan kita ke, dia bos kita ke. Kalau bos suruh kita buat benda mungkar, benda maksiat, suruh pergi ambil riba ke, pergi ambil rasuah ke, tipu orang, tak wajib kita taat. Tak wajib kita taat, kerana dia menyalahi peraturan syarak. Hadis-hadis yang berkaitan dalam bab ini, hadis ini berulang lah, sebab kita dah baca lepas. Hadis yang ke 1591 dalam terjemahan ini 1593. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, la taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salas. Muttafaqun alaih. Artinya janganlah kamu saling pulau memulau. Jadi tak berhubung siapa dah.
Belakang membelakangi, maknanya pusing belakang, tak mau tengok depan muka. Benci membenci dan dengki mendengki. Ini semua tu larangan. Dan jadilah kamu semua hamba-hamba Allah yang bersaudara, yang berkasih sayang dan saling berhubungan. Dan tidak halal bagi seorang Muslim untuk meninggalkan saudaranya melebihi 3 hari. Jadi tajuk kita duduk sini, duduk di tak boleh tidak bertegur sapa lebih daripada 3 hari. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Mana hadis yang sahih. Pengajaran daripada hadis, anjuran supaya berkasih sayang dan saling menguatkan perpaduan sesama Muslim. Yang kedua, larangan melakukan perkara-perkara yang boleh menambahkan lagi perpecahan sama Islam. Yang ketiga, sikap saling benci membenci, dengki mendengki dan bermusuhan sesama Islam akan melemahkan kekuatan orang-orang Islam, kerana itu ia mesti dijauhi dan dicegahi. Jadi benda-benda yang menimbulkan perbalahan tak boleh kita buat. Cuma masalah hari ini, apa benda yang kita tak boleh berkelahi tu? Apa benda yang boleh? Imam Nawawi buat bab dalam ni, kecuali orang ahli bid'ah yang dilarang, dinasihat tak dengar, maka kita tinggalkan dia. Sebab kalau lagi duduk kawan dengan dia, lagi susah kita. Hadis yang kedua dalam bab ini, wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layal yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam, muttafaqun alaih. Maksudnya, tidak halal bagi seorang Muslim meninggalkan saudaranya melebihi 3 hari. Ini hadis bab kita nak bincang tentang 3 hari. Bila mereka berjumpa, seorang berpaling ke kanan contohnya, dan seorang lagi ke kiri. Maknanya tak tengok muka lah. Tengok dia masuk pintu ni, kita pintu lain. Tak boleh dekat. Ini kadang-kadang kes yang berlaku ni bukan di tempat maksiat, di masjid. Oh, dia temari. Dia tengok dia masuk pintu belakang, kita pusing masuk pintu depan. Tak mau duduk sekali. Ini masalah kita, besar masalah ni. Besar tak besar pun tengok dalam hadis yang berikut ni akan menyebut kepada kita tentang bahaya tak bertegur sapa. Maka yang terbaik di antara mereka berdua ialah yang memulakan dengan salam, yang lebih dahulu bertegur. Jadi kita nak jadi orang baik, kita bagi salam dia. Nampak dia lari, dia pusing pintu ni, kita tunggu kat depan. Biar beradak molek, assalamualaikum. Takkan dia tak nak jawab, dia orang Islam. Kalau dia tak jawab, maknanya berat benar. Bukan sakat tak mau jumpa, jawab salam pun tidak. Kata ini sudah jadi kes yang berat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pengajaran hadis, haram meninggalkan seorang Muslim dengan tidak bertegur sapa melebihi 3 hari. Yang kedua, tempoh 3 hari adalah tempoh untuk berfikir secara Islamik dan rasional, serta meninggalkan perasaan emosional. Jangan duduk mikir karu lagi lah. Ia juga sudah cukup untuk menyatakan ketidakpuasan hati dan melupakan kesalahan. Jadi kalau orang lebih pada 3 hari itu berdendam lagi, itu ikut hawa nafsu dah tu. Fitrah manusia ni panah 3 hari, maka syariat membenarkan setakat tu. Tidak kata kalau sudah kelahi tegur selalu, tak tegur selalu kenapa? Allah Ta'ala mengambil kira hamba-hamba dia ni ada nafsu, ada kepanasannya, ada panah baran yang kata orang, maka beri dulu. Sehari pertama biarnya panah gelegak mendidih, hari yang kedua turun, hari yang ketiga bertegur. Yang ketiga, orang Muslim yang inginkan kebaikannya di sisi Allah, mengatasi saudaranya yang tidak disukai itu, hendaklah merendah diri dan mendahulukan menegurnya dan memberinya salam. Tak salah kita merendah diri, hina tak hina kita, jauh sama sekali. Macam mana boleh hina kita menghina diri kerana Allah Azza wa Jalla. Kerana Allah, bukan hina diri kita kerana orang. Yang keempat, berlomba-lomba mencari kebaikannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi siapa dia nak baik, cepatlah pergi tegur kawan tu. Lagi dia lari, lagi kita pergi. Tapi kalau kita dah tegur dia dan dah pergi salam pun tak mau salam juga, bagi salam pun tak jawab juga, selesailah. Dia panggil selesai kerja-kerja kita. Kerja kita setakat tu je para jemaah sekalian. Maka dalam hadis ini menyebut tentang 3 hari. Tentang
3 hari. Boleh tak ada ketidak pengecualian? Kata di Al-Imam Al-Khattabi, Imam Khattabi ini dalam kitab dia Ma'alimus Sunan, syarah kepada Abi Daud, dia kata apa? Haza fi hajri rajul akhahu. 3 hari ini dalam isu memutuskan percakapan bersama dengan saudara-saudara, kawan-kawan dia. Fa amma hujranul walidul waladah, adapun bapa dengan anak tidak hak 3 hari. Selagi anak tu tak dengar kata, boleh bapa tak tegur. Jadi anak tak sedut tunjuk warung, baca mari baca dekat ayah dia, ayah dengar hadis ni. Tak boleh, tak halal lebih pada 3 hari. Tapi dia derhaka. La. Kita mengata itu hak bapa. Ayah dia boleh, tapi syaratnya anak tu tak dengar kata, nasihat pun tak dengar, pergi tak dengar, boleh dia tak tegur, sebab itu bapa dia. Wazauju al-zaujata, suami bila isteri tak dengar kata. Bini ni jenis kerah pedau orang panggil, degil, suruh pakai molek-molek nasihat tak dengar, suruh solat pun tak apa nak betul, duduk main apa ni make up bertepek lebih pada hatu raya lagi, kita kata dah. Keluar daripada rumah pakai tutup aurat tak molek, maka suami ditegur-tegur, boleh dia tinggalkan isteri dia lebih daripada buat 1 malam tak era, esok jangok lagi 2 malam 3 malam, sampai Nabi SAW pernah meninggalkan isterinya syahran, sebulan, dengan sebab beberapa kes yang telah terjadi. Jadi ini, tapi jangan salah guna. Isteri yang derhaka, isteri yang tak ada kata saja. Tapi kalau isteri baik, taat kepada suami, kita tinggal, maka haram sama dengan orang lain juga. Tak boleh ambil kesempatan di situ. Jadi kata di para ulama, dalam isu meninggalkan 3 hari ini, itu hak dia, dan Imam Nawawi sebut dalam bab dia tadi, boleh kita tinggalkan di maslahat diniyah, semata-mata kerana agama. Jadi kerana agama bolehlah, orang ni buat maksiat, orang ni terang-terang maksiat, maka boleh kita tinggalkan dia, tak apa kalau kita tak layan dia pun. Allahu Akbar. Contoh yang besar di sini iaitulah ni, pelajar-pelajar tanda peristiwa yang besar yang pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah waktu berlakunya perang Tabuk. Waktu perang Tabuk, ada 3 orang sahabat Nabi tak ikut perang. Yang paling mudanya nama dia Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ka'ab bin Malik, dia ni ada harta, ada kenderaan, tapi dia menangguhkan pergi. Nabi pergi hari ni, tak apa, aku esok, kuda aku laju, aku boleh kejar. Esok ada lagi kerja tak siap, tak pergi. Akhir sekali, dah lama orang pergi, dia pun tak jadi pergi. Bila dia balik, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Mararah ibn Rabi', 3 orang ni pergi jumpa Nabi, mengaku betul-betul kami tak pergi kerana taswif, kerana menangguh-nangguhkan. Mari geng munafikin nipu, minta maaf lah Rasulullah, saya tak pergi, isteri nak beranak. Nabi kata tak balik. Hak menipu semua lepas, hak menipu lepas belaka. Yang bercakap benar, maka diambil tindakan. Sebab apa? Yang menipu itu munafik, buat apa ambil tindakan orang kafir? Tapi yang benar, seperti Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW telah menjatuhkan hukuman tidak boleh bercakap dengan dia selama 40 hari. Dia pergi tegur orang ni, Assalamualaikum, tak ada orang jawab. Dia pergi rumah sepupu dia, orang yang paling rapat dengan dia, Assalamualaikum, tak jawab. 40 hari tak jawab. Lepas pada 40 hari, Nabi bagi arahan kepada Ka'ab bin Malik supaya pisahkan dia dengan isteri dia, hantar balik isteri ke rumah bapa, munduk seorang. Ka'ab bin Malik tanya Nabi, saya cerai ke? Nabi kata tidak cerai, pisah saja, duduk berasingan. 10 hari duduk berasingan. Tengah-tengah duduk tunggu begini, dalam keadaan kena pulau begini, Raja Malik Ghassan, raja besar ketika itu, hantar surat mari, ya Ka'ab, kami dengar saudara kamu telah memutuskan hubungan dengan kamu, jemput datang ke Ghassan, tapi murtad lah.
Jemput mari sini, kita akan beri tempat, kita akan bagi kedudukan. Ka'ab bin Malik bila tengok surat ni terus koyak. Iman dalam hati. Tengok Allah Ta'ala nak uji dia. Sebab itulah bila dia cakap benar, maka kena hukuman. Munafik balik lepas. Sebab Allah Ta'ala nak angkat darjat dia sampai hari ni. Quran yutla, Quran dibaca sampai hari ni, memuji Ka'ab bin Malik di atas kebenaran dia. Jadi Ka'ab bin Malik ni, yang ni kita kena belajar dengan Ka'ab bin Malik ni. Ni anak-anak kita dengar. Bila mari surat fitnah, contohnya orang mari ajak kita nak buat benda maksiat, orang perempuan atas SMS kita, ya, delete terus. Jangan duduk simpan pula, lepas tu duduk mikir, boleh layan. Akhir sekali jadi karut lah dia. Tengok Ka'ab bin Malik ni apa dia? Bila mari Warakah jemputan daripada raja, terus dia bakar lalu. Dia koyak surat ni. Fa akhadha ila tanur, pergi ke dekat api, dia bakar surat. Mana kalau pegang nanti duduk mikir, bakar. Bila sampai 50 malam, barulah turun wahyu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diterima taubat Ka'ab bin Malik. Maka ketika itu orang duk lau, ya Ka'ab, absyir, kamu telah diterima taubat. 50 malam di boykot. Jadi kata di para ulama. Maka kalau kita nak boykot orang-orang maksiat ni, kita kena tengok. Kalau kita boykot, adakah memberi kesan kepada dia yang menyebabkan dia tinggal maksiat dia, maka kita boykot. Tapi kalau kita lagi boykot, lagi menyebabkan dia lagi jahat, yang menyebabkan dia mula sesak terus jadi kafir, lah, jangan. Jadi tak boleh mudarat yang membawa kepada mudarat yang lebih besar. Tujuan kitanya nak islah, nak baiki dia. Tapi kalau membawa kepada mudarat yang lebih besar, maka tak boleh kita buat. Ini dia panggil dari sudut fiqhus sirah. Dari sudut fiqhus sirah. Allahu Akbar. Hadis yang seterusnya. Cerita ni panjang lah. Tengok dalam cerita perang Tabuk. Hadis yang ketiga dalam bab ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'radul a'malu fi kulli itsnaini wa khamis fayaghfirullahu likulli imri'in la yusyriku billahi syai'an illa imra'an kanat bainahu wa bain akhihi syahna fayaqul utruku hadzaini hatta yastaliha, rawahu Muslim. Maksud dianya, dibentangkan amal pada setiap Isnin dan Khamis. Dengar ni, setiap hari Isnin dengan hari Khamis dibentangkan amalan kita. Amalan kita diangkat, laporan ni malaikat angkat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala tahu belakang dah, tapi itu sebagai rekod. Maka Allah akan mengampunkan kepada semua orang yang tidak mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Maka Allah Ta'ala orang mukmin diberi keampunan. Ini illa ni bahaya. Melainkan orang yang ada antaranya dan antara saudaranya perbalahan. Dia balah dengan saudara dia, tak tegur siapa, duduk masjid sekali badi duduk jeling, tengok dengan ekor mata. Ini penyakit berat ni. Kalau duduk kelak lain-lain, kelak biru hijau dengan kelak dengan apa ni orange, tak apa, menasabah juga. Ni duduk atas masjid sekali. Tak, duduk main tengok ekor mata, tak tegur siapa, apa jadi? Jadi orang yang tak tegur siapa, tak kira lah duduk mana pun, tak kira warna apa, yang penting tak bertegur siapa, apa jadi? Maka dia berkata, tinggalkanlah pengampunan dua orang ini hatta yastaliha, sehingga mereka berbaik semula. Jadi tidak diampunkan dosa orang yang berkelahi sehingga mereka berbaik. Jadi selagi duk balah, tak sekira orang tua ke, orang muda ke, kalau berkelahi maka amalan dia tidak diangkat. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi hadis ini cukup berat. Berat ke tak bagi kita? Beratlah. Sebab apa? Yang amalan kita terhalang dengan sebab syahna, ada pergeseran dalam hidup kita ni. Pengajaran hadis yang pertama, luahnya pengampunan Allah Ta'ala. Yang kedua, ruginya orang yang berbalah dan tidak menunaikan hak saudaranya se-Islam. Kadang-kadang kita balah tu bukan isu besar pun, kecil sangat ya balah ya. Salah parking kereta, silap kata sikit, salah cumik, Allahu Akbar, nyuklai siapa bertahu-tahu, silap letak sejadah orang masjid tu, oi saya 10 tahun dah sembahyang sini, tak ada hak awak tu sini. Kawan tu bertarik sejadah heret muka masa tu tak tegur siapa.
berpuluh tahun semaya sekali tak bertegur atas masjid. Dengar dekat cerita dulu anak bagi tahu. Ada beberapa orang di belakang imam tak bertegur siapa. Sebab berebut nak duduk belakang imam. Bijak syaitan. Tak bertegur siapa. Kesnya hak ni kata saya 10 tahun dah belakang imam. Hak ni kata saya pun nak duduk belakang imam juga. Hak ni kata saya mari dulu. Dia sepatutnya tak ada hak. Yang duduk belakang imam siapa mari dulu dia duduklah situ. Tak payah duduk parking sejadah siang malam situ. Bertahun tak bertegur sampai peringkat pendakwah ni terpaksa dijemput untuk pergi mendamaikan orang yang duduk di belakang saf. Berebut nak duduk belakang tu imam. Sedap juga menasabah juga dah. Bijak syaitan ni. Kita tak berebut belakang tu imam, berebut tak duduk belakang tu imam ada. Puas tolak tak naik. Baiklah. Ini sangat bahaya. Yang ketiga, isu yang ketiga, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna asy-syaitana qad ya'isa an yu'bada al-musallun fi jaziratil arab walakin fi at-tahrishi bainahum rawahu Muslim. Maksudnya sesungguhnya syaitan telah pun berputus asa untuk menyesatkan orang-orang yang bersolat kaum muslimin supaya menyembahnya di semenanjung tanah Arab. Tetapi dia masih tetap berusaha untuk tahrish. Apa di mana tahrish? Menimbulkan kerusakan antara mereka. Hadis ini dalam Muslim, kata Imam Nawawi, tahrish ialah menimbulkan kerusakan, mengubah-ubah pendirian hati mereka dan berusaha supaya mereka saling pulau memulau. Ini berlaku. Mengikut kata di Al-Asma'i, Jaziratul Arab, semenanjung tanah Arab di mana? Dia kata huwa atrafu ma baina Adan ila Syam. Panjang dia daripada Adan kepada Syam, daripada Yaman ke Syam. Itu dia panggil Jaziratul Arab. Lebar dia daripada Jeddah sampai kepada Rif Al-Iraq, sampai ke Iraq. Luah dia punya kawasan tu. Sebab apa? Kata di ba'd ulama, Jaziratul Arab khamsatu aqsam, iaitulah duduk di Tihamah, Najd, Hijaz, Urud, Yaman. Ini kawasan dia. Dinamakan jazirah, kepulauan semenanjung tanah Arab ni kerana Laut Faris sekarang ni terkenal dengan Bahrul Arab. Orang Arab dia tak mahu ke Parsi, dia tukar Bahrul Habsyi, Dajlah, Furat melingkungi kawasan ni. Maka seolah-olah macam dia tu satu pulau. Maka dia jadilah semenanjung tanah Arab. Macam kita sini lah. Pondok kita ni semenanjung Sungai Raya dia panggil ni. Pasal Sungai Raya tu daripada atas ni pusing sampai ke ujung ni. Sekeliling kita ni. Nah, sekali dia mari air, lalu ke tepi tangga kita. Nah, itu masalah kita dah. Baik. Pengajaran hadis, sebahagian daripada faedah bersolat ialah dia menjaga kasih sayang sama muslim dan menguatkan ikatan persaudaraan mereka. Yang kedua, syaitan akan sentiasa berusaha untuk menimbulkan permusuhan, perpecahan, peperangan dan sebagainya di kalangan kaum muslimin. Yang ketiga, wajib bagi kaum muslim mengenal musuh sebenar mereka, iaitulah syaitan yang melaga-lagakan mereka dan bukannya saudara seislam. Kita dak hari ni hak kita balas dengan siapa? Hak kita duk kelahi dengan siapa? Kelahi sama kita. Dengan orang musuh Islam tidak jadi masalah apa-apa. Hak duk buat video, buat YouTube, duk masuk TV hari ni, dia hentam sama kita ya. Tuduh kawan tu sesak, tuduh kawan ni teroris macam-macam. Tapi hak betul-betul teroris tu tak ada kena apa-apa. Sumpah Israel sekali sehari pun tak bunyi, tapi sumpah kawan ada. Ini semua ni kerja tahrish, mana syaitan duk laga-lagakan dia. Supaya tak ada kerja kita duk belaga sama kita. Yang ketiga, wajib kaum muslim mengenal musuh sebenar mereka, itu syaitan yang melaga-lagakan mereka dan bukannya saudara Islam. Yang keempat, hadis ini menjadi tanda sebahagian daripada mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana kenyataan baginda ini sudah kita lihat dan alami sendiri sekarang ini. Tahrish berlaku ke tidak? Berlaku. Jadi tapi sekarang ni sebenarnya tanah Arab pun sudah ada dah, sudah ada. Baru ni dari negara Arab, negara Teluk sudah dibenarkan gereja masuk. Dia apa ni, kuil Hindu masuk. Jadi banyaklah kalau nak kira kak, semakin lagi hampir dengan kiamat ni, lagi banyaklah benda-benda yang ajaib yang timbul.
sebagai tanda kiamat. Hadis yang seterusnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin faman hajara fawqa thalathin famata dakhala an-nar. Rawahu Abu Dawud bi isnadin ala syartil Bukhari. Maksud dianya, tidak halal bagi seorang muslim meninggalkan saudaranya melebihi 3 hari. Maka sesiapa yang meninggalkan saudaranya melebihi 3 hari, jika dia mati, maka dia akan masuk neraka. Na'udzubillah. Tak ada pasal-pasal hidup kelahi neraka kita. Banyak lagi benda lain yang sangkut kita dengan neraka ni. Jadi hak ni settle lah, selesai, tak usah duduk main masalah. Pengajaran hadis, besarnya kesalahan dan bahaya orang yang meninggalkan bertegur sapa melebihi 3 hari sesama muslim. Yang kedua, tidak harus kita berkekalan dalam maksiat, kerana orang yang tidak bertaubat itu adalah orang yang zalim. Kerana itu dia berhak mendapat azab. Para jemaah sekalian, saya tak buat dosa, tak pergi pak maksiat. Orang main pesta ke berapa dia ke, tak pergi belakang dah kita ni. Tempat maksiat tak pergi, tempat tu tak pergi, tempat ni tak pergi. Tapi dengan saudara kita, berapa orang yang kita kelahi, itu maksiat nama dia. Maksiat tak buat apa-apa. Maksiat duduk diam, tak tegur orang, tak bertegur mana, tak tegur dengan mana kelahi lah sini. Kalau tak tegur, tak jumpa, cerita lain. Kita ni berapa lama dah tak tegur orang? Allah, bila berjumpa 5 tahun dah kita tak tegur itu dia panggil tak tegur, kerana tak berjumpa. Ni berjumpa tak mau tegur, ini masalahnya. Berjumpa tak ada tegur. Yang seterusnya, hadis wa an Abi Khirash Hadrat bin Abi Hadrat al-Aslami wa yuqalu as-Sulami as-sahabi radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man hajar akhahu sanatan fahuwa kasafki damhi. Berat lagi ni. Fahuwa kasafki damhi. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Maksud dianya, sesiapa yang beliau mendengar Nabi bersabda, siapa yang meninggalkan saudaranya setahun, 3 hari lepas dah, 5 bulan lepas, setahun, tak bertegur siapa, kelahi setahun, maka ia seperti menumpahkan darahnya. Subhanallah. Macam kamu bunuh dia dah, menumpahkan darah. Berat main tumpah darah ni, bukannya senang kan. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Pengajaran hadis, peringatan bahayanya tidak bertegur sapa dan tolong menolong sesama Islam dalam tempoh yang begitu lama, setahun tempoh. Kerana ia adalah bunuh maknawi. Dari segi maknanya dia panggil macam bunuh orang tu. Dari segi fizikalnya hidup, makan lalu, maka ia tidaklah kurang kejahatannya seperti bunuh yang zahir, wal iyaz billah. Jangan duduk main macam bunuh orang begini. Hadis yang terakhir dalam bab kita ni, dalam bab ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li mu'minin an yahjura mu'minan fawqa thalas fa in marrat bihi thalathun falyalqahu wal yusallim alayhi. Fa in radda alaihi salam faqad ishtaraka fil ajri wa in lam yaruddu alaihi faqad ba'a bil ismi wa kharaja al muslimu min al hijrati. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Qala Abu Dawud idza kanatil hijratu lillahi ta'ala falaysa min hadza fi syai'. Maksud dia, tidak halal bagi seorang yang beriman meninggalkan orang beriman yang lain melebihi 3 hari. Masih lagi 3 hari. Bila tamat tempoh 3 hari, cukup dah masa berfikir, masa menenangkan jiwa sudah tamat,
maka hendaklah dia berjumpa dan memberi salam. Pergi cari dia, Assalamualaikum, minta maaf lah ya akhi, gigi dengan lidah lagi kan terketik dah, tergigit, Allah, ini adalah silap. Maka jika dia membalas salamnya, maka mereka sama-sama mendapat pahala, sekalipun yang memulakannya adalah lebih baik. Orang yang mula lebih besar pahala, tapi kalau dia jawab, alhamdulillah, orang panggil settle lah, tempoh 3 hari itu berjalan baik. Dan jika dia tidak menjawabnya, maka kembalilah dosa kepadanya. Dia tak jawab, dosa naik atas kepala dia. Dan keluarlah si muslim yang memberi salam tadi daripada kesalahan meninggalkan saudaranya. Ingat, ni ramai orang tanya ni, saya dah bagi salam, saya call dia tak angkat, atau SMS tak balas, atau apa ni, jumpa pun tak, berlari. Selesai masalah kita. Kita dah bagi hak 3 hari, dia tak layan, dia tak jawab salam, faqad ba'a bil ismi, dosa naik atas kepala dia seorang, kita lepas, alhamdulillah. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad hasan. Kata Abu Daud, jika meninggalkan saudaranya kerana Allah, maka sedikit pun tidaklah termasuk dalam larangan ini. Artinya, kalau kita tinggal dia sebab maksiat yang dia buat, sebab bid'ah yang dia lakukan, maka itu tidak termasuk dalam larangan ini. Kita buat, kita tinggal dia untuk dia berfikir, untuk dia ambil perhatian, untuk ambil perhatian. Jangan duduk kata orang lain tak ada apa-apa, buat maksiat pun, orang kapur ni beres lah. Jangan duduk beres gitulah. Pengajaran hadis yang pertama, larangan meninggalkan orang mukmin lebih daripada 3 hari tanpa sebab syar'i. Yang kedua, antara sebab-sebab syar'i yang mengharuskan meninggalkan saudara Islam ialah kerana menjauhi bid'ahnya. Jadi bid'ah dia buat tu. Cuma masalah hari ni orang pening, ada ke tak ada bid'ah. Kalau kita kata hak ni, ini bid'ah hasanah. Jadi hak mana bid'ah dalalah ni? Kan dalam hadis Nabi kata wa kullu bid'atin dalalah. Semua bid'ah tu sesat belaka. Jadi apabila orang kata hak ni bid'ah, Nabi tak buat, ini bid'ah hasanah, maka kita mengatakan bid'ah itu tengok pada definisi dia asal, iaitulah benda-benda yang Nabi kita tidak buat. Nabi kita tidak buat, maka kita pergi reka ibadat yang tidak dianjurkan, maka dia jadi bid'ah. Situ ada ulama kata bid'ah hasanah, tapi nak jadi hasanah tu mesti ada di bawah kategori mana. Kalau kita teliti kepada perbincangan para ulama, yang jadi hasanah tu dalam perkiraan bahasa dia panggil bid'ah rekaan. Macam kita kata buat hospital ni benda, ini satu benda yang berkait dengan kehidupan kita. Tapi kalau kita bagi anjurkan solat yang Nabi kita tidak anjurkan, maka itu termasuk dalam perkara menambah benda yang tidak ada dalam asal perbuatan, dan tidak ada tegahan untuk Nabi kita tak buat, tapi Nabi tak buat. Itu dia panggil. Panjanglah perbincangan di sini. Jadi kalau kita bicara setara mana pun tak akan habis. Orang ni kata hasanah, ada kata dalalah, ada ni kata dalalah, ni kata hasanah. Jadi kita ambil jalan yang paling simple, yang paling selamat, keluar daripada khilaf, itu mustahab. Apa nak keluar daripada khilaf? Kalau benda ni tidak dibuat oleh Nabi SAW, kita tak usah buat. Itu paling selamat. Contohnya kita kata nak berzikir, bangun berdiri, melompat-lompat, pusing-pusing ni, ada ke Nabi buat? Tak ada. Abu Bakar tak buat, Sayyidina Umar tak juga, imam-imam besar ada buat, Imam Syafi'i contohnya tak buat. Jadi kita pun tak usah buat juga. Kalau kata tak apa ini hasanah, kata biarlah hasanah pun, tak ada asal perbuatan itu daripada Nabi dan para sahabat. Jadi kita tinggalkan untuk menyelamatkan. Karena itulah bila kita sebut kepada para jemaah supaya kembali kepada keaslian ibadat kita, ambillah benda-benda yang ori, kata orang. Barang yang kita nak beli nak ori. Kenapa dalam ibadat kita tak mau yang ori? Jadi kita duk kelayar, salah ke? Nabi tak larang pun. Kita kalau tak larang pun dalam perkara ibadat, kita ambil yang dia buat, yang Nabi suruh buat, yang Nabi ajar, para sahabat buat. Itu sama masalah. Keluar daripada khilaf itu baik daripada kita duk berkhilaf. Itulah satu kaedah yang paling mudah dalam menangani masalah ini. Jadi orang nak tanya masalah ni, polemik ibadat bid'ah hasanah dalah ni, bila nak habis, kata tak habis pah bila.
Penyelesaiannya kita dalam perkara ibadat, kita berpegang kepada keaslian ibadat itu sendiri. Aslinya macam mana? Tengok. Ibadat lagu Nabi buat, ikut. Hak ni tak buat, tak ya. Nak menentukan contohnya hari Selasa ni mesti baca sekian-sekian, banyak ni. Jadi adakah Nabi tahdid? Tak ada. Kalau tak ada, tak buat. Yang adanya ada. Nabi kata sahabat dia baca subhanallah bihamdi 100 kali. Pagi-pagi. Subhanallah 33 kali lepas salat. Alhamdulillah 33 kali. Itu ada. Kita buat apa yang ditahdidkan. Maka kita akan duduk dalam zon selamat. Saya buat satu kaedah, kita kata mengikut ajaran yang Nabi kita buat ni. Yang pertama sekali, hati kita tenang. Tak ada orang nak kritik dah kita je. Mau ambil mana ni? Ni riwayat Bukhari. Habis nak kata apa? Yang kedua, pahalanya confirm. Siapa kata? Nabi kata boleh pahala sekian-sekian. Takkan kita kata Nabi tak kena. Ni awak ni ambil mana? Orang tua mimpi. Boleh pahala sekian-sekian. Jadi ada autoriti ke dia nak bagi pahala tu? Jadi kita mengatakan yang kekal dengan keaslian ibadat itu pahalanya confirm, hati kita tenang. Sebab kita ada sandaran, kita ada tempat sumber pengambilan ibadat kita. Jadi kelahi dalam masalah ini tak sesah. Kalau kita duduk berdebat hari ni sampai esok tak habis. Tapi yang menyelamatkan kita iaitulah kita alaikum bisunnati. Nabi kata berpegang dengan sunnah aku dan sunnah khulafa. Baik, balik kepada perbincangan kita. Di antara sebab syar'i yang mengharuskan meninggalkan saudara Islam ialah kerana menjauhi bid'ahnya. Mana dia ada buat benda-benda rekaan yang tidak diajarkan oleh Islam. Dan mengenakan tekanan kepada seorang kerana kemaksiatan yang terang-terang dan dibuat. Jadi dia buat maksiat terang-terang, maka kita tegur dia tak elok, kita tinggalkan dia. Perkara ini tidaklah boleh lakukan sewenang-wenang, bahkan yang lebih baik ialah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Baiknya kita larang dia, kita suruh dia buat benda baik. Tapi kalaulah benda ni tak berlaku juga, dia masih juga tidak hirau, masih juga berdegil, maka pada ketika itu kita kena ada muazanah. Dia panggil fiqhul muazanah. Fiqh buat orang panggil perhitungan. Kalau kita tinggal dia ni, agak-agaknya dia insaf ke tidak? Insaf. Semua kita ahli masjid boikot, jangan pergi rumah dia. Kadang-kadang terpaksa juga sebenarnya. Ana duk tengok hari ni kedegilan sebahagian daripada ahli qaryah tak mau pergi masjid. Tak pergi masjid. Panggil pun tak pergi, ada ceramah pun tak pergi, buat mari selebriti pun tak mari, buat jamuan belah lembu kambing pun tak mari. Tapi waktu dia berajak nak kahwin anak ke, nak cukur anak ke, ada kematian nak ajak tahlil ke, ada yang mari masjid. Jadi orang-orang macam ni perlu tak perlu diboikot. Kita orang masjid, ajak ke masjid bermesyuarat. Orang ni tak pernah pijak masjid. Kita katakan ahli masjid tidak dibenarkan pijak rumah dia sebab nak ajar dia biar dia kenal masjid. Jadi kalaulah dengan sebab ni dia buat kenduri, tak ada siapa pergi, Tok Imam pun tak pergi, Bila tak pergi, semua je ke masjid tak pergi, ahli qaryah pun tak pergi, makan ni dia duduk ulak mari apa ni lalak mari duduk urut. Mana orang masjid? Orang masjid tak mari. Hak mari kawan-kawanmu lah, waktu bulan puasa duduk makan dalam kelapa sawit tu contohnya. Tak. Waktu malam-malam orang duduk kuliah masjid duduk main tuduh water, puak tu lagi makan. Dia akan insaf ke tak insaf? Kalau insaf, maka kita boikot dia. Kita kena mesyuarat. Tengok dia panggil fiqhu al-muwazanah. Tengok keperluan. Tapi kalau kita buat lagu tu, kau jahat dia ni lagi pula berat. Dulu dia senyap ya, tak mari masjid. Tapi kalau dengan sebab kita boikot dia, yang menyebabkan dia beli speaker besar, waktu orang nak solat dia pasal lagu dangdut. Bengok kita di masjid nak sembahyang tak boleh. Jadi kita kena tengoklah. Kadang-kadang orang ni ada otak, ada akal, dia berfikir. Kadang-kadang dia tak guna akal, dia guna nafsu semata-mata, maka lagi boikot, lagi gila dia. Jadi jangan nak buat. Kita tak boleh jadi gila juga seperti orang macam ni. Tak boleh. Kita kena berfikir secara rasional. Kalau benda tu kita buat yang menyebabkan dia insaf, maka kita buatlah sekali. Lepas tu dia mari masjid kat, tak apa, kita batalkanlah boikot kita tu. Jadi perkara ini tidak boleh lakukan sewenang-wenang. Kita bincang dulu, tengok dia panggil muazanah, tengok dulu dia punya keadaan. Ini kerana ramai yang tidak bertegur sapa menggunakan alasan keagamaan untuk tidak bertegur sapa, sedangkan ia tidaklah termasuk dalam perkara yang diharuskan oleh syarak. Jangan anda ingatlah, ni Allah irham tuan guru kita ni, dia ni kalau orang jemput majlis kahwin, dia pergi, tapi kalau ada benda mungkar maksiat, balik lalu.
tak jadi makan dia kelik. Jadi yang menyebabkan tuan rumah tu terpaksa kena mari minta maaf lah kawan. Lain kali jangan buat. Maka itu menimbulkan keinsafan. Anak sendiri pun kalau kita pergi ada majlis kahwin, tengok-tengok pondai duk make up atas rumah, lari balik. Biar aku beli nasi bungkus tak apa. Sebab kalau kita pergi seolah-olah kita memberi sokongan kepada majlis yang dihadiri oleh bapuk ni. Tak, duk jadi tukang make up di dalam bilik pengantin pagi sampai gelap. Mak kita kata kita tidak kompromi masalah ni, saya tak makan pun tak apa. Tapi oleh kerana awak mungkar secara terang-terangan. Mudah-mudahan tuan rumah insaf, kita pergi jumpa. Tapi bui sepatah dolar Allah. Panggil pokok ni mari ni. Tak apalah, saya tak payah makan. Balik. Tapi kalau kita pergi tengok jauh lagi-lagi, dia tak rasa. Tidak memberi kesan. Itu kita kena tengok. Dia panggil biar ada kesan dalam kita buat tindakan. Kalau dia tak memberi kesan, maka jangan kita buat, dan kita kena ambil tindakan yang lebih baik, yang lebih selamat, yang tidak merusakkan suasana masyarakat. Jadi hati-hatilah. Jadi dalam Islam ni tidak ajar kita kelahi, tidak ajar kita berbalah, tidak ajar kita supaya jadi teroris lah. Dia ajar kepada kita supaya mendamaikan di antara manusia. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara kamu. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam bab 281, perbincangan kita tentang larangan berbisik. Jangan duduk bisik dua orang. Orang tiga orang, dia bisik dua orang, itu tak boleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.